Assalamualaikum, kami dari Kumpulan 7 ingin membentangkan kajian mengenai penyakit bawaan air di Bandar India di bawah kursus ECO 4443 iaitu Ekonomi Air, dan pensyarah adalah Dr. Zuraini binti Anang. Berikut adalah ahli kumpulan kami iaitu Nur Kamilia, Nik Nur Aina, Nur Amira, Nur Ainun Jariah dan Arfa Aina Atira. Sumber air seperti tasik dan sungai merupakan sumber yang boleh diperbaharui dan ia amat penting untuk menjamin kesihatan dan kehidupan manusia yang lebih baik. Kebanyakan populasi di dunia termasuklah India kurang mendapat akses bekalan sumber air bersih. Hal ini menyebabkan air minuman atau air untuk kegunaan aktiviti harian adalah berpunca daripada penggunaan air tercemar dengan bakteria. Masalah ini telah mewujudkan 5 jenis penyakit bawaan air iaitu kolera, typhoid, hepatitis A, diarrhoea dan leptospirosis. Terdapat 2 objektif kajian iaitu untuk menganalisis corak jumlah penyakit bawaan air dengan kes kematian mengikut jenis penyakit, dan yang kedua adalah untuk mengenal pasti faktor berlakunya penyakit bawaan air. Oleh itu, pernyataan masalah yang timbul adalah kemudahan teknologi untuk proses rawatan air adalah tidak canggih. Namun sejajar dengan itu, tidak semua isi rumah mempunyai akses kepada air paip, iaitu hanya 32% daripada 44% rakyat India. Menurut Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO), kira-kira 37.7% rakyat India terjejas dengan penyakit bawaan air dan ekonomi India terbeban dengan jumlah bernilai 600 juta setahun apabila sebanyak 73 juta hari bekerja hilang. Antara kajian lepas adalah penyakit bawaan air dan kualiti air. Kualiti air adalah penting untuk kesihatan manusia dan alam sekitar kerana ia berdasarkan sifat fizikal, kimia dan biologi. Perubahan warna, rasa dan bau menunjukkan penurunan kualiti air yang boleh membawa kepada penularan penyakit berjangkit. Air berkualiti tinggi dapat mencegah dan mengurangkan kematian akibat penyakit tersebut. Jaya Krishnan memberi tumpuan kepada hubungan antara kualiti air di sumber dan kejadian penyakit bawaan air dalam isi rumah 2 bandar di India Selatan. Walaupun tahap pencemaran yang tinggi dalam telaga penggalian terlindung, penunjuk kualiti air tidak menunjukkan hubungan langsung dengan penyakit bawaan air. Faktor persekitaran seperti kebersihan yang tidak baik dan pembuangan sampah sembarangan menyumbang kepada penyakit bawaan air. Pencemaran air di India mempunyai akibat yang teruk kepada kesihatan manusia. Membuang sisa ke dalam badan air telah menyebabkan peningkatan kematian akibat pencemaran air yang menyebabkan 1.8 juta kematian pada tahun 2015. Air yang tercemar boleh menyebabkan seseorang sakit kerana kira-kira 1 bilion orang jatuh sakit setiap tahun. Individu berpendapatan rendah yang tinggal berhampiran perusahaan yang mencemarkan amat terdedah. Penyakit bawaan air termasuk kolera, giardia dan kepialu boleh merebak melalui air yang tercemar. Seterusnya, penyakit bawaan air dan amalan air, sanitasi dan kebersihan. Penyakit bawaan air adalah kebimbangan kesihatan awal yang utama. Menurut pelbagai kajian dan laporan, penyakit bawaan air berkait kuat dengan kualiti air minuman, sanitasi yang buruk dan amalan kebersihan. Air yang tidak selamat, sanitasi yang tidak mencukupi dan kebersihan yang buruk menyumbang kepada sejumlah besar kematian di seluruh dunia, termasuk beban yang besar kepada kanak-kanak di bawah umur 5 tahun. Kepialu ialah penyakit biasa yang berkaitan dengan air. Penyelidikan oleh Dr. Setwil Vasudevan dan Raj mendapati bahawa kepialu sebagai penyakit bawaan air yang paling biasa. Faktor risiko untuk membangunkan masalah gastrosis termasuk tidak mengambil air berklorin, tidak mencuci tangan sebelum makan dan tidak mengambil air minuman masak, kekurangan kemudahan tandas yang sesuai dan penggunaan air yang tidak selamat seterusnya menyumbang kepada penularan penyakit kepialu. Ciri birik adalah isu kesihatan global utama. Kajian oleh Lilin mendapati bahawa minuman air yang tidak dimasak meningkatkan kemungkinan mendapati penyakit seperti ciri birik. Ciri birik sahaja menyumbang peratusan besar beban penyakit global dan menyebabkan sejumlah besar kematian pada tahun 2012. Air minuman yang tidak selamat dan kebersihan persekitar yang buruk
boleh membawa kepada penyakit gastrosus, kekurangan zat makanan dan menghalang penyerapan nutrien, terutamanya yang menjejaskan kanak-kanak. Seterusnya, penyakit pembawaan air dan perubahan iklim. Amir S. Said dan Muhammad Kamil 2020 mengatakan wabak bawaan air dan makanan berkait rapat dengan perubahan iklim dan gangguan dalam ekosistem. Mereka lebih biasa pada musim panas dan meningkat dengan peningkatan suhu dan kelembapan. Perubahan iklim yang dijangkakan ialah peningkatan kekerapan banjir dan hujan lebat akibat pemanasan laut dan disebabkan peningkatan kekerapan dan kekuatan El Nino dan Taufan. Ia dapat dilihat pada peningkatan penyakit bawaan air seperti kolera, jangkitan dengan patogenik E. coli, Shigella dan hepatitis A. Kesannya, banjir dan peningkatan jumlah air menyebabkan beban sistem saliran kumbahan dan limpahan dan pencemaran air minuman. Pemanasan global akan mengakibatkan peningkatan yang ketara dan serius dalam kelaziman penyakit yang berkaitan usus atau cirit-birit di seluruh dunia. Namun begitu, ia juga menyebabkan wabak maut seperti wabak yang disebabkan oleh ameba hidup bebas thermophilic maut, ameba Naegleria fowleri yang mendorong meningioencephalitis maut. Pihak kerajaan harus meningkatkan lagi kemajuan dalam penghasilan kualiti air lebih banyak serta didik generasi muda sejak bangku sekolah lagi. Bekalan air yang mencukupi, selamat dan mudah diakses serta sanitasi yang memuaskan adalah paling diperlukan untuk bagi mempunyai status kesihatan yang selamat menurut Kumar et al. 2022. Seterusnya, saya akan menerangkan bahagian metodologi sumber data. Data yang diambil adalah data sekunder. Data juga diperoleh pada laman sesawan Directorate of Health Services. Data jumlah kes dan kematian bagi 5 penyakit bawaan air iaitu leptospirosis, hepatitis A, kolera, typhoid and AIDS di Kerala India dari tahun 2011 sehingga tahun 2021 diambil. Kaedah analisis data. Microsoft Excel digunakan untuk menganalisis data melalui statistik deskriptif. Hasil data yang dianalisis akan ditafsir dalam bentuk grafik sebagai ringkasan daripada data yang diperoleh. Tafsiran data tersebut adalah seperti graf garis, carta bar, carta pie dan sebagainya. Ini adalah data jumlah penyakit bawaan air Kerala India dan data jumlah kematian mengikut 5 jenis penyakit bawaan air di Kerala India. Terima kasih Arfa Aina. Bertemu lagi saya Nur Amira binti Abdullah, bernama matrik S59152. Mari kita lihat trend jumlah penyakit bawaan air pada tahun 2011 sehingga 2021 di bandar India. Trend jumlah berlaku peningkatan pada tahun 2011 sehingga 2016, iaitu pada tahun 2011 mencatatkan sebanyak 269,014 kes, terus meningkat kepada 498,712 kes pada tahun 2016. Pada tahun 2017 berlaku penurunan, tetapi terus berlaku trend yang tidak menentu pada tahun seterusnya. Jumlah penyakit menunjukkan amat membimbangkan. Seterusnya kita lihat pula jumlah kematian akibat penyakit bawaan air di India. Pada tahun 2011 menunjukkan kes tertinggi iaitu sebanyak 87 orang kematian, kemudian berlaku penurunan yang mendadak pada tahun 2012. Seterusnya berlaku kembali peningkatan yang perlahan sehingga mencapai 116 orang pada tahun 2018. Dan kembali kepada trend turun naik pada tahun seterusnya.
Berdasarkan kajian lepas, punca utama berlakunya penyakit bawaan air adalah kerana sikap penduduk yang tidak menitik beratkan tentang pengamalan sanitasi dan kebersihan. Sanitasi bermaksud proses memastikan sesuatu tempat bebas daripada kotoran, cakitan, penyakit dengan membuang sisa dan sampah sarap. Penyakit boleh merebak daripada sanitasi yang buruk. Walaupun sumber air di India ada, tetapi terdapat mereka memandang rendah tentang perkara ini sehingga menyebabkan berlakunya peningkatan penyakit bawaan air, terutama penyakit kolera. Sanitasi yang buruk juga boleh memberi kesan yang mendalam apabila ia menghalang pembangunan negara kerana pekerja menghidap penyakit dan jangka hidup mereka lebih pendek, menyebabkan mereka berpendapatan rendah serta tidak mampu membayar perbelanjaan pendidikan dan tidak mampu mengawal masa depan yang stabil untuk anak-anak mereka. Perkhidmatan air, sanitasi dan kebersihan yang tidak mencukupi di Pusat Kesihatan India menyumbang kepada kadar kematian neonata yang tinggi, iaitu 24 kematian bagi setiap 1,000 kelahiran hidup. Selain itu, sumber air yang ada juga mereka tidak menjaga dengan baik. Hal ini dikatakan demikian kerana sekitar 80% air India tercemar teruk kerana orang ramai membuang kumbahan sisa dan sampah sarap ke dalam sungai dan tasik negara itu. Ini menyebabkan air tidak boleh diminum dan penduduk terpaksa bergantung kepada sumber haram dan mahal. Selain itu, mereka juga minum air yang tidak mempunyai klorin sedangkan sungai tercemar. Lebih selamat kita minum air yang mengandungi klorin walaupun ada risikonya. Pengkloriran adalah satu proses yang paling biasa untuk membasmi kuman. Ia termaksudlah menambahkan klorin atau hasil sampingan klorin ke dalam air, di mana klorin bertindak balas untuk menghasilkan asid hipoklorik dan ion hipoklorik dan juga dapat memusnahkan mikroorganisma patogen. Klorin digunakan hampir di seluruh dunia untuk merawat air minuman yang dibekalkan kepada orang awam kerana kesan toksiknya ke atas bakteria dan membunuh kuman bawaan udara yang boleh menyebabkan penyakit. Kesannya yang beracun terhadap bakteria dan keupayaan untuk membasmi patogen bawaan air yang menyebabkan penyakit, klorin digunakan secara praktikal di mana-mana di dunia untuk membersihkan air minuman yang disediakan kepada penduduk umum. Klorin di dalam air menyebabkan kesan jangka panjang yang lebih buruk daripada kesan yang cuba dihalang dengan penggunaannya. Kesan-kesan ini mungkin disebabkan oleh pengambilan secara terus atau penyerapan melalui kulit. Tidak dinafikan, sektor perindustrian ini memberi peluang pekerjaan dan pertumbuhan kepada ekonomi, tetapi pada masa yang sama juga menjadi penyumbang utama kepada masalah alam sekitar. Ini termasuklah pembuangan sisa toksik, pelepasan efluen dan sebagainya. Aktiviti perindustrian boleh memberi impak yang besar dalam pencemaran air secara kimia. Bahan buangan industri sangat banyak dibuang ke dalam sungai, tasik dan laut. Ia terdiri daripada plumbum, deterjen, merkuri, asid sulfurik, asid hidroklorik, phthalate, ether, amonia dan lain-lain lagi. Apabila sisa-sisa buangan ini mengalir dalam ekosistem air, unsur-unsur ini akan membawa kepada kesan negatif terhadap sungai, malah hidupan lain dan manusia itu sendiri. Menurut sumber daripada Outlook India, Sungai Ganga merupakan sungai yang paling tercemar. Seterusnya, India menghadapi masalah pencemaran air yang serius akibat aktiviti manusia seperti pembuangan sampah dan baja kimia ke dalam sungai. Pencemaran air ini boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti peningkatan pembawaan penyakit bawaan air. Bahan pencemar dalam air merangkumi pelbagai jenis seperti bahan kimia, virus dan perubahan dalam kimia fizikal air.
Seterusnya, kumbahan bandar sering didepositkan ke sumber air tanpa rawatan. Ini boleh menyebabkan air hilir menjadi tidak selamat untuk diminum dan mandi. Infrastruktur yang lemah dan ketiadaan kawalan kumbahan boleh menyebabkan seramai 38 juta orang India menderita akibat daripada penyakit bawaan air seperti kolera dan hepatitis setiap tahun. Pertanian juga boleh menjejaskan air permukaan akibat daripada baja kimia, racun perosak, penyimpanan baja dan penimbunan bahan pencemar yang boleh merosakkan sumber air permukaan. Untuk mengurangkan penyakit bawaan air ialah kerajaan boleh merawat air bawah tanah dan menggunakan klorin untuk pembasmian kuman. Selain itu, kerajaan boleh mengedarkan telaga tiup di seluruh bandar untuk kegunaan seharian mereka. Seterusnya, menambahbaikkan kebocoran sekiranya berlaku kebocoran daripada saluran pembentuk dan menyambungkan sumber yang tidak diservis pada masa kini. Sebagai tindak balas kepada kesimpulan di atas, negara terutamanya negara membangun perlu menerima pakai dasar pengurusan air yang sempadan untuk mengurangkan kebimbangan dan bahaya yang boleh disebabkan oleh pencemaran air kepada kesihatan manusia. Akhir sekali, kerajaan boleh melakukan pendidikan kesihatan yang perlu dilakukan secara meluas dan berkala untuk memastikan air sentiasa bersih di kawasan. Secara keseluruhannya, jumlah penyakit bawaan air meningkat dari tahun 2011 sehingga 2019, namun mengalami penurunan pada 2 tahun berikutnya. Trend menunjukkan jumlah penyakit diarrhea adalah paling banyak setiap tahun berbanding 4 penyakit yang lain. Didapati bahawa penyakit leptospirosis menjadi penyumbang utama kepada peningkatan jumlah kes kematian. Antara cadangan buat India adalah perlu mendapatkan bekalan ubat dalam kuantiti yang mencukupi bagi rakyat yang terkesan. Ekoran daripada penyakit yang berleluasa, pihak pengurusan air di India perlu melakukan ujian kualiti air secara kerap dan berkala. Safe Water Network merupakan organisasi yang bertanggungjawab mengatasi cabaran air dunia apabila banyak sumber air yang tercemar. Oleh itu, penyakit bawaan air cepat tersebar dan memberi kesan bahaya kepada kesihatan manusia. Pencegahan melalui amalan kebersihan yang baik, sanitasi yang betul dan akses kepada sumber air yang bersih dan selamat perlulah dipraktikkan oleh semua rakyat. Maka, pihak kerajaan dan swasta serta komuniti harus wujudkan semangat kerjasama dalam membantras masalah penyakit bawaan air ini daripada terus berlanjutan. Ini adalah laman web dan jurnal sebagai rujukan kami dalam kajian ini. Sekian, terima kasih dan berakhirlah pembentangan kami berkenaan tajuk ini.